رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Hello, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Umiku Sayang. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel Umiku Sayang lagi. Okey, pada kali ini Umi ingin bercerita tentang kisah ibu Nabi Isa, iaitu Maryam. Okey, dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mari kita sambung. Nabi Isa adalah di antara Nabi dan Rasul Allah. Berbeza dengan manusia yang lain, Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah dan ibunya adalah seorang wanita suci dan salehah. Demikian, jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka ia akan terjadi. Kun fayakun. Adam Allah ciptakan tanpa perantara ayah dan ibu. Hawa pula lahir tanpa campur tangan wanita. Sementara Isa hanya dari seorang ibu. Maryam melahirkan manusia mulia. Maryam adalah seorang wanita salehah yang menjaga diri dan kehormatan. Berita tentang kelahiran Nabi Isa tersebar perlahan. Satu persatu orang tahu bahawa Maryam yang tidak bersuami melahirkan anak-anak lelaki. Saat hendak melahirkan puteranya itu, Maryam menyendiri di hujung timur Masjid Al-Aqsa. Maka Maryam mengandungkan, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Surah Maryam ayat 22. Lahirlah Nabi Isa di tempat tersebut. Maryam menyepi dan menyendiri. Ia takut beredar fitnah tentang dirinya di masyarakat. Tentu mereka akan bertanya, dari mana ia peroleh anak itu? Mana suamimu? Apakah dari zina? Siapakah bapaknya? Dan tuduhan lain. Ia takut akan semua gunjingan itu. Peristiwa ini sangat berat baginya. Seorang wanita yang tak akan tahan jika kehormatannya dijadikan hina. Maryam adalah wanita siddiqah, ahli ibadah. Ia mengabdikan diri di tempat suci, di tanah yang mulia dan kudus. Disebutkan keluarganya pun menanyakan tentang puteranya, tentang Isa bin Maryam. Mereka bertanya, apakah tanaman tumbuh tanpa benih? Bagaimana? Siapakah yang pertama menciptakan tanaman? Jawab Maryam retoris. Mereka kembali bertanya, bolehkah pokok tumbuh tanpa air? Siapa yang menciptakan pokok pertama kali? Jawab Maryam. Mereka bertanya lagi untuk yang ketiga kali. Bolehkah seorang anak lahir tanpa ayah? Maryam menjawab, boleh. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Mereka pun diam. Manusia dalam keadaan Nabi Isa ini terbahagi kepada tiga. Pertama, orang-orang Yahudi, mereka menuduhnya sebagai anak zina
kerana menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf An-Najjar. Kedua, orang-orang Nasrani, mereka menganggap Isa sebagai anak Allah dan Maha Suci Allah dari yang demikian. Dan ketiga, orang-orang Islam, mereka memuliakan Nabi Isa sebagai seorang Nabi dan Rasul, namun tidak berlebih-lebihan terhadapnya dengan mengimaninya sebagai hamba Allah. Surah Maryam ayat 23. Alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak bererti, lagi dilupakan. Ia berharap seandainya mati kerana beratnya keadaannya. Lalu Allah menghiburkan Maryam dengan maka menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pokok kurma itu ke arahmu. Nescaya pohon itu akan gugurkan buah kurma yang masak ranum kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Surah Maryam ayat 24 hingga 26. Para ahli tafsir berbeza pendapat tentang siapa yang menyeru Maryam dalam ayat ini. Said bin Jubair, Ad-Darda, Amr bin Maimun dan lain-lain menyatakan bahawa itu Jibril. Mujahid, Al-Hasan dan lain-lain menyatakan bahawa Nabi Isa berbicara kepada Maryam. Ia menghiburkan, wahai ibu, janganlah bersedih. Sang anak menunjukkan bahawa kelahirannya adalah mukjizat dan kurnia Allah. Maryam pun menjadi tenang. Maryam bertemu dengan kaumnya. Setelah merasa ketenangan, Maryam pulang dan bertemu kaumnya. Mereka berkata, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan mengendongnya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina. Surah Maryam ayat 27 hingga 28. Berbeza dengan keluarganya yang bertanyakan keadaannya, orang-orang fasik langsung menuduh Maryam. Mereka cerca Maryam dengan telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, yakni penzinaan. Mereka bawa kedua orang tuanya yang baik-baik agar Maryam semakin malu. Mereka tuduh Nabi Zakaria lah yang menzinanya. Tanpa pengadilan, mereka hakimi Zakaria dengan membunuhnya. Di antara mereka juga ada yang menuduh Yusuf An-Najjar, sepupu Maryam, adalah bapaknya Isa. Isa, bayi yang penuh berkah. Maryam mengetahui anaknya mampu bercakap, mampu berbicara dan bersaksi untuk mereka. Ia pun mengatakan, maka Maryam menunjukkan kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Surah Maryam ayat 29. Isa memberikan jawapan dan persaksian, membantah tuduhan keji yang dilemparkan pada ibunya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia beriku Alkitab, Injil dan dia jadikan aku seorang Nabi. Surah Maryam ayat 30. Kalimat pertama dari lisan Isa menegaskan bahawa dia adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Sekaligus membantah tuduhan kaumnya terhadap ibunya. Ia membantah orang yang mengatakan anak Allah atau anak zina. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku.
dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Surah Maryam ayat 31 hingga 33. Di akhir kisah, Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Isa. Itulah Isa putera Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah punyai anak. Maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surah Maryam ayat 34 hingga 35. Sekian. Wassalam. Hingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.